Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, izinkan saya berpantun. Indah sungguh ciptaan Tuhan, mentari merah di waktu senja. Salam sejahtera saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Suleka binti Zakaria. Hari ini saya dan rakan-rakan saya daripada Kumpulan 1 akan membentangkan video bertemakan sosial yang bertajuk Budaya Hedonisme dalam kalangan generasi muda. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya, Fatin Zulaika, Falik Nur Khalis, Luqmanul Hakim, Nur Syakirin dan Indah Syakira. Seperti yang kita tahu, budaya hedonisme ini merupakan budaya dari barat yang telah menjadi amalan dan trend terutamanya kepada golongan generasi muda, dan budaya ini boleh mendatangkan kesan buruk bukan sahaja kepada golongan remaja, malah kepada masyarakat juga. Dalam video pembentangan ini, kita akan mengupas dengan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan gejala sosial remaja, dari mana datangnya budaya ini. Selain itu, kita juga akan melihat apakah faktor-faktor dan implikasi yang menyebabkan berlakunya pengaruh hedonisme ini. Bagaimana budaya hedonisme ini boleh mempengaruhi golongan-golongan generasi muda. Seterusnya, setelah meneliti faktor dan implikasi, kita akan melihat apakah cadangan ataupun solusi yang boleh dilakukan dalam menyelesaikan masalah gejala sosial yang berlaku agar budaya ini tidak merosakkan akal fikiran kita. Seterusnya, tanpa buang masa, saya akan menyerahkan video pembentangan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Luqman. Saya akan menerangkan objektif kajian. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk menilai kebolehan pelajar dalam mencari serta mengumpulkan fakta-fakta berkaitan gejala sosial seperti hedonisme dari sumber-sumber yang sahih. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat kemampuan pelajar dalam menganalisis, mentafsir serta merumuskan fakta-fakta yang berkaitan mengikut format yang ditetapkan supaya memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pensyarah. Di dalam kajian ini, kita dapat mengetahui serta berkemampuan untuk mentafsirkan apakah yang dimaksudkan dengan gejala hedonisme dalam kalangan masyarakat. Malah, melalui kajian ini juga, kita akan perolehi pelbagai jenis faktor, punca, kesan serta langkah dalam mengatasi gejala hedonisme ini. Sebagai pengenalan ringkas, hedonisme ini asalnya diambil daripada perkataan Yunani yang bermaksud kepada kesenangan. Hedonisme ini juga telah ditafsirkan dari beberapa cendekiawan, antaranya ialah Collins Gem. Beliau berpendapat bahawa hedonisme ini sebuah doktrin yang membawa maksud kepada kesenangan adalah sesuatu yang penting dalam hidup seseorang. Seterusnya, di dalam kajian ini, kita juga mempunyai maklumat terperinci berkaitan gejala sosial. Pengertian sedikit, apakah itu gejala sosial dan siapa yang terlibat dalam isu ini? Gejala sosial ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri terhadap seseorang berkaitan dengan isu-isu sosial seperti perihal kemasyarakatan, pergaulan dan persahabatan yang melibatkan umumnya seluruh masyarakat tanpa mengira bangsa, agama di mana lebih tertumpu kepada golongan remaja. Bahan pula, kajian ini turut membincangkan tentang faktor atau punca berlakunya gejala ini, antaranya seperti individu tersebut kurang dalam didikan agama serta pengetahuan dan pencerahan nilai moral dalam diri mereka. Kesan daripada itu, mereka mengambil mudah berkaitan agama seperti solat fardu dan perintah serta larangan yang ditetapkan Allah SWT disebabkan ingin merasa keterujaan dan berpandukan hiburan semata-mata dalam kehidupan remaja mereka. Kami juga mendapati bahawa pengaruh sosial dalam kehidupan golongan remaja ini semakin tidak terkawal dan bebas menerusi kajian yang kami lakukan ini. Hal ini berlaku kerana bagi mereka yang mengamalkan gaya hidup sosial seperti ini sudah menjadi satu keseronokan dalam kehidupan seharian dan tidak lagi dipandang jijik oleh mereka serta merasa tidak puas seandainya tidak terlalu sosial dalam rutin harian mereka. Malah,
Ada juga yang sanggup melakukan apa-apa sahaja demi mendapatkan wang dan keseronokan yang melampau. Selain itu, kesan daripada gejala ini turut melibatkan keruntuhan akhlak yang sukar dibendung lagi serta ia mampu untuk memusnahkan sesebuah negara yang harmoni. Objektif kajian ini juga adalah bertujuan untuk mencari solusi dan jalan keluar daripada masalah atau budaya hedonism yang sedang dihadapi oleh golongan remaja ini. Antara cadangannya ialah memerlukan peranan besar daripada ibu bapa dalam membentuk anak-anak mereka agar tidak terkeluar dari landasan yang sepatutnya. Pendidikan agama dan moral mestilah bermula dari kecil dan di rumah sebelum memasuki fasa persekolahan kerana ianya tanggungjawab ibu bapa sendiri sebelum diserahkan kepada guru di sekolah. Tidak dinafikan bahawa remaja itu sendiri juga bersalah dalam bergaul. Jadi, sebagai langkah yang bijak harus diambil ialah mestilah bijak dalam memilih dengan siapa yang hendak berkawan kerana ia akan memberi kesan yang besar pada kehidupan seseorang jika tersilap dalam melangkah. Definisi gejala sosial. Gejala sosial ini bermaksud sebagai tanda-tanda yang berkaitan dengan masyarakat, perihal kemasyarakatan ataupun hal yang berkaitan dengan pergaulan. Dalam kata lain juga, gejala sosial ini dapat diklasifikasikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral individu yang merangkumi golongan remaja, dewasa, malahan kanak-kanak juga turut terlibat dalam masalah sosial ini. Secara umumnya, masalah gejala sosial ini merangkumi berbagai perlakuan negatif yang banyak telah mempengaruhi pemikiran anak-anak muda pada hari ini, terutamanya dari segi keruntuhan akhlak dan moral dalam kalangan remaja yang mendatangkan kebimbangan oleh banyak pihak, terutamanya golongan ibu bapa. Antara masalah yang sering berlaku dalam kalangan remaja ialah merokok, terlibat dengan dadah, vandalism dan sebagainya. Hal ini terjadi kerana berlakunya modernisasi yang disebabkan oleh perubahan pantas dalam arus global yang merangkumi budaya dan pemikiran dalam kalangan masyarakat. Masalah gejala sosial ini telah memberi kesan terhadap pengaruh gaya hidup golongan remaja dan belia. Keadaan ini amat menggusarkan kita kerana ianya memberi impak yang begitu besar dalam diri individu, masyarakat dan negara. Hal ini disebabkan oleh remaja hari ini merupakan generasi yang akan memimpin negara pada masa yang akan datang. Seterusnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan gejala sosial ini berlaku, antaranya akibat daripada kekurangan didikan, agama dan pengetahuan moral pada diri remaja. Hal ini menyebabkan golongan remaja mudah terlibat dengan masalah gejala sosial yang menyebabkan remaja lebih cenderung untuk terlibat dalam pergaulan bebas, budaya lepak dan sebagainya. Perkara ini sangat memberi kebimbangan kepada ibu bapa dan anggota masyarakat kerana golongan remaja ini perlu dibimbing dengan betul supaya dapat menjadi contoh yang baik kepada generasi yang akan datang. Disebabkan itu juga, ianya telah menyebabkan pemikiran remaja hanya memahukan keseronokan sahaja tanpa memikirkan akibatnya kelak. Tidak kurangnya juga dengan remaja yang beragama Islam pada masa kini. Mereka sangat mengambil mudah dalam menunaikan solat fardu serta mengingkari arahan agama tanpa merasa serba salah terhadap dosa yang mereka lakukan. Masalah gejala sosial ini berlaku adalah disebabkan oleh remaja yang ingin bertindak bebas serta menganggap zaman remaja perlu diisi dengan keseronokan dan hiburan sahaja. Faktor seterusnya adalah disebabkan oleh sikap ibu bapa yang tidak prihatin. Hal ini kerana masalah gejala sosial ini terjadi dalam kalangan remaja kerana keadaan keluarga yang bermasalah telah mengakibatkan keprihatinan ibu bapa yang kurang terhadap anak-anak mereka. Hal ini telah menimbulkan perasaan kurang kasih sayang terhadap golongan remaja kini. Perkara ini terjadi kerana ianya berpunca daripada golongan ibu bapa yang sibuk dengan kerja serta mencari pendapatan sehingga anak-anak mereka terabai. Perkara ini tidak dapat dinafikan lagi kerana ibu bapa dan keadaan keluarga merupakan faktor yang jelas dalam mempengaruhi anak-anak muda pada hari ini untuk melakukan aktiviti yang tidak sihat, bahkan menyalahi undang-undang dan juga agama. Selain itu, pengaruh negatif media massa juga merupakan faktor yang menyumbang kepada gejala sosial ini berlaku.
Pengaruh negatif media masa ini telah menjadikan remaja lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang mereka lihat. Sebagai contoh, budaya barat. Perkara ini tidak boleh disangkal lagi kerana pengaruh modernisasi dan globalisasi ini semakin meluas kerana adanya pelbagai teknologi yang canggih. Media masa ini yang terdiri daripada internet, telefon dan juga televisyen. Khasnya televisyen yang lebih untuk memaparkan hiburan daripada maklumat-maklumat yang bermanfaat telah mendorong kepada keruntuhan moral dalam diri remaja pada masa kini. Hal ini kerana media masa telah disalahgunakan oleh golongan remaja kerana media masa merupakan inisiatif yang sepatutnya membantu para remaja sekolah dalam mencari pelbagai maklumat serta informasi yang berguna dan menambah ilmu pengetahuan yang luas. Akhir sekali, gejala sosial ini berlaku disebabkan oleh terpengaruh dengan sikap negatif rakan sebaya. Hal ini sering terjadi kepada golongan remaja sekolah kerana tidak berhati-hati dalam memilih rakan sebaya, akibatnya mereka terpengaruh dengan perkara-perkara yang buruk. Ini menyebabkan remaja yang bergaul dengan rakan sebaya yang mempunyai sikap yang negatif akan menyebabkan mereka mudah terikut-ikut akan sikap negatif tersebut. Oleh itu, remaja hari ini lebih cenderung untuk meluangkan masa dengan rakan sebaya kerana ingin mencari ketenangan serta kegembiraan. Perkara ini tidak asing lagi bagi anak-anak muda kerana mereka lebih mempercayai rakan-rakan mereka berbanding ibu bapa mereka sendiri. Hal ini telah menyebabkan akhlak remaja sekarang tidak boleh dibendung kerana sifat yang buruk dan negatif telah menguasai diri mereka sejak dari bangku sekolah lagi. Kesimpulannya, masalah gejala sosial ini boleh terjadi daripada pelbagai faktor yang mendorong remaja bersifat negatif terhadap sekeliling mereka. Sekiranya hal ini tidak dapat dibendung oleh pihak-pihak yang tertentu, terutamanya pihak kerajaan, maka tidak hairanlah satu hari nanti masyarakat kita akan hancur disebabkan oleh keruntuhan akhlak remaja-remaja pada hari ini. Ini terutamanya remaja yang bakal menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Assalamualaikum, saya Nur Indah Syafira akan membentangkan tentang implikasi kes. Di sini terdapat 4 implikasi kes. Yang pertama ialah pengaruh sosial di kalangan masyarakat semakin dewasa. Yang kedua, kemusnahan sesebuah negara. Yang ketiga, keruntuhan akhlak sukar dibendung. Yang keempat, hal keagamaan tidak diutamakan. Kita akan mulakan implikasi kes yang pertama dengan pengaruh sosial di kalangan masyarakat semakin dewasa. Kita dapat melihat bahawa pengaruh hedonisme semakin mempengaruhi minda dan akhlak masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan apabila perbuatan maksiat tidak dipandang kecil, malah disokong dan dianggap sebagai sesuatu yang menyeronokkan. Pengaruh ini menjadi lebih berleluasa apabila amar makruf nahi munkar semakin dilupakan dan tidak diamalkan. Umat Islam adalah wajib dan dituntut untuk mengamalkan amar makruf nahi munkar, iaitu menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini kerana terdapat banyak kemungkaran yang bakal berlaku jika tiada lagi orang yang menegur atau orang yang mencegah kemungkaran. Faktor seterusnya ialah sikap manusia akhir zaman. Kebanyakan manusia daripada golongan ini mencerca dan memperlekehkan golongan ulama yang menasihati dan menegur. Namun, mereka mengindahkan teguran tersebut kerana mereka merasa lebih seronok untuk hidup mengikuti hawa nafsu semata-mata. Manakala golongan berilmu pada akhir zaman ini pula menjadi lebih sombong dan berlumba-lumba untuk menunjukkan diri siapa yang lebih berilmu. Faktor yang menyumbang kepada pengaruh sosial yang terakhir ialah sikap ingin mencuba. Remaja adalah golongan yang mudah terpengaruh. Mereka lebih cenderung untuk mencuba sesuatu tanpa mengira sama ada perkara tersebut adalah baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, pada peringkat usia tersebut, pengaruh kawan adalah amat penting. Kerana jika kawan tersebut mempunyai pengaruh yang buruk, maka ia akan memberi kesan terhadap remaja tersebut. Implikasi seterusnya ialah kemusnahan sesebuah negara. Pengaruh hedonisme ini adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan negara musnah. Hal ini kerana ajaran hedonisme ini menolak ukuran agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara. Hal ini menjadi lebih parah apabila pengaruh hedonisme ini dijadikan sebagai sebuah trend di mana
ia akan diserap dan dijadikan sebagai sesuatu yang normal dan terkini di kalangan masyarakat. Oleh itu, umat Islam hendaklah kuatkan iman dan mendalami agama agar tidak mudah terpengaruh ke arah kemungkaran. Seterusnya, antara faktor lain yang menyumbang kepada kemusnahan sesebuah negara, yang pertama ialah negara terpaksa menyumbang dengan banyak dalam membentuk semula jati diri masyarakat yang kian terpesong. Akibat daripada peningkatan kadar jenayah secara mendadak. Hal ini terjadi apabila masyarakat menyumbang tenaga dan wang kepada perkara yang tidak memajukan negara. Contohnya ialah dadah, arak, judi dan sebagainya. Faktor seterusnya ialah kestabilan politik yang kian terjejas kerana banyak unsur rasuah dan ketidakjujuran dilakukan. Contohnya, ramai penjawab awam atau ahli bertanggungjawab tidak melakukan tugasnya dengan menggunakan dan mengambil wang yang diamanahkan untuk kegunaan diri sendiri. Mereka juga mengambil hak yang seharusnya membantu golongan yang memerlukan. Kesannya akan merugikan negara kerana negara terpaksa menanggung kerugian yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab ini. Implikasi seterusnya ialah keruntuhan akhlak yang sukar dibendung. Hal ini dapat diambil iktibar daripada konsert Riyadh 2021 yang diadakan di Arab Saudi. Ramai umat Islam yang menyertai konsert tersebut tanpa menjaga batas dan ikhtilat. Mereka menyanyi, berseronok dan terus reka tanpa menyati hukuman daripada Allah. Hal ini jelas menunjukkan salah satu ciri-ciri keruntuhan akhlak. Selain daripada itu, antara faktor yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak ialah pengaruh gangsterisme. Pengaruh ini adalah pengaruh buruk yang dibawa oleh orang yang lebih dewasa yang menciptakan faktor persekitaran yang buruk sehingga memberi kesan kepada pembesaran kanak-kanak. Contohnya, jika kanak-kanak itu dibesarkan dalam persekitaran yang sering ada jenayah, peras ukut, mencuri dan kaki pukul, ia akan menyebabkan kanak-kanak itu berasa jenayah itu adalah perkara yang normal dan tidak salah. Oleh itu, jika pengaruh gangsterisme ini tidak dibendung, maka lebih ramai kanak-kanak yang membesar dengan keruntuhan akhlak. Faktor seterusnya ialah ibu bapa yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat. Hal ini akan melahirkan generasi muda yang mudah terpengaruh dengan keburukan dan akan menyebabkan mereka jauh daripada Allah. Faktor keruntuhan akhlak yang terakhir ialah sikap ibu bapa yang tidak mengindahkan perbuatan anaknya, sama ada perkara tersebut adalah baik ataupun buruk. Di sini kita dapat melihat ramai ibu bapa pada masa kini yang terlampau mengikuti kehendak anaknya sehingga membiarkan dan menyokong anaknya membuat dosa. Kesimpulannya, keruntuhan akhlak adalah sesuatu perkara yang perlu diambil serius kerana ia merupakan suatu perkara yang sukar dibendung dan mengambil masa yang lama untuk memulihkannya. Seterusnya, implikasi yang terakhir ialah hal keagamaan tidak diutamakan. Antara contoh yang dapat dilihat ialah kebanyakan umat Islam sanggup melambat-lambatkan solat serta mengindahkan seruan azan hanya untuk menonton drama ataupun menghabiskan kerja yang ada. Mereka menjadi lalai dan lupa akan perkara yang wajib. Oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam hendaklah mengutamakan agama agar hal duniawi mendapat keredaan daripadanya. Seterusnya ialah sebab mengapa seseorang itu tidak mengutamakan hal keagamaan. Antaranya ialah mereka tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh. Akibat daripada persekitaran yang tidak mengutamakan agama dan terpengaruh dengan pengaruh barat sehingga terlupa akan perkara yang wajib, menyebabkan mereka lalai dan terus lupa akan agama. Akhir sekali, sebab seseorang itu tidak mengutamakan agama ialah mereka mengamalkan konsep pemisahan di antara hal keagamaan dan hal keduniaan. Contohnya, terdapat beberapa golongan yang mengatakan bahawa agama ialah agama yang tiada kena-mengena dengan hal dunia. Golongan seperti ini adalah golongan yang sering menolak dan tidak menerima ajaran Islam. Hal ini terjadi akibat seseorang itu lebih mengutamakan keserokan berbanding melawan hawa nafsu yang akan menjadi ganjaran di akhirat nanti. Itu sahaja implikasi kes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama diberi Nur Syakiri Mitma Masjid dan tibalah masanya untuk saya membentangkan tentang cadangan solusi yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah sosial ini.
Seperti yang dapat anda lihat, terdapat 4 cadangan solusi yang dikumpul bagi mengatasi gejala ini. Kita mulakan dengan cadangan solusi yang pertama, iaitu pendidikan agama dan moral adalah tanggungjawab bersama. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat kini sedang menunding jari ke arah ibu bapa jika anak-anak mereka melakukan kesalahan. Contohnya seperti, hai, macam mana lah mak bapak dia ni, tak ajar ke? Kita sebagai masyarakat berkomuniti tidak boleh meletakkan seluruh tanggungjawab sepenuhnya kepada ibu bapa. Seperti yang tertera di slides, masyarakat komuniti perlu berganding bahu seperti menegur jika nampak anak-anak remaja melakukan perkara yang tidak elok. Bahkan, pihak berkuasa dan juga pihak universiti boleh menggunakan kuasa mereka untuk meletakkan peraturan undang-undang supaya dipatuhi oleh anak-anak remaja agar masalah ini dapat dibendung. Seterusnya, cadangan solusi yang kedua ialah ibu bapa perlu lebih cakna dalam memainkan peranan mereka. Terdapat satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita dengari. Anak-anak adalah seperti selembar kain putih yang suci ketika dilahirkan. Sudah terang lagi bersulur. Melalui ayat petikan tersebut, ibu bapa perlu menjalankan tanggungjawab mereka dengan sepenuh hati. Salah satunya boleh dilakukan dengan menjadi role model ataupun contoh terhadap anak-anak sama ada di luar ataupun di dalam rumah. Bak kata pepatah, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Kadang-kala mungkin ibu bapa merasakan tanggungjawab mereka menyediakan keperluan rumah, baju, makanan sudah mencukupi. Namun, mereka boleh terlepas pandang dari sudut mental anak-anak. Percayalah, mentaliti anak-anak itu jauh lebih berbahaya jika dibiarkan. Justru, ibu bapa perlulah mengambil berat terhadap gerak-gerik anak-anak mereka. Dalam masa yang sama, tidak terlalu mengokok. Kita beralih pula kepada cadangan yang ketiga, iaitu membataskan penggunaan media massa. Ini sudah tentu perlu dititik beratkan oleh semua lapisan masyarakat, tidak kira muda maupun yang tua. Benda sudah di depan mata. Pergi kedai makan, anak-anak diberi telefon, anak nangis pun diberi telefon supaya diam. Saya tidak menafikan bahawa media massa, gadget amat banyak memberikan ilmu dan juga kebaikan. Namun, ia juga melalaikan. Bahkan kadang-kadang kita yang dewasa ni juga boleh lalai, tak sedar dah sejam menghadap telefon. Saya mencadangkan agar ibu bapa, orang dewasa juga mengehatkan penggunaan media massa. Yang terakhir sekali, ini yang paling popular, bijak dalam memilih rakan sebaya. Rakan adalah komponen yang sangat penting yang harus kita berhati-hati dalam memilih. Bezakan rakan dengan kenalan. Kenalan adalah seseorang yang kita jumpa dan kita tahu nama dan itu sahaja. Rakan adalah tempat untuk kita berkongsi, tempat untuk kita bergaul. Maka dari sini kepentingan memilih itu hadir. Rakan yang baik akan pandu kita ke jalan yang benar, manakala rakan yang toksik ataupun yang memberi pengaruh yang buruk akan membuatkan kita jatuh tersungkur. Hati-hati. Akhirnya sudah sampai ke penghujung perbincangan kumpulan kami. Di sini saya ingin simpulkan bahawa ya, betul, hedonisme dengan memenuhi kepuasan hidup secara bebas dan rasa seronok itu memang boleh membahagiakan. Namun ingatlah, ia juga seperti duri dalam daging yang boleh merosakkan akidah dan sudah tentu mendatangkan banyak masalah sosial jika berterusan. Betul tu. Semoga kita dapat hindari perkara tersebut daripada berlaku. Semua pihak perlu berganding bahu bersama mencegah budaya hedonisme ini dari berterusan. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syakirin, mewakili kumpulan kami. Dan terima kasih kerana sudi mendengar dan kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dari video perbincangan ini. Assalamualaikum.